السماء وهو السميع العليم اللهم ارفعنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما ya rabbal alamin. Ya Allah, kau berikanlah kejayaan kepada murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk sekolah Seksyen 10 Kota Damansara dan juga kepada murid-murid di sekolah lain yang masuk dalam grup pada malam ini, supaya diberikan kejayaan dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran As-Sunnah di dalam SPM. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih yang buka kamera sebab dia memang bagi semangat sikit kat Ustaz. Okey, so hari ni kita nak belajar satu tajuk bahagian Ulumul Hadis tingkatan 4. Jadi murid-murid tingkatan 4 bolehlah buka buku teks muka surat 177. Yang mana yang tak ada, pastikan kamu semua ada buku catatan sebab nanti ada benda yang mungkin kamu nak catat. Dan video ni akan Ustaz upload di dalam YouTube untuk memudahkan kamu buat ulang kaji. Okay, Ustaz nak share dulu screen apa yang kita nak belajar pada hari ni. Kalau kamu tak jelas sesuatu benda, terus tanya dan kita akan buat slow-slow lah. Don't worry Okay, so yang pertama kat sini, tajuk dekat dalam buku teks ni, tajuk dia ada 3 kat situ. Hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Malam ni, minggu ni, kita nak bongkarkan hadis sahih dengan hadis hasan. Hadis dhaif insya-Allah pada minggu depan Okey, pertama sekali. Okey, ini adalah perkara yang semua calon-calon SPM nak kena tahu. Bila sebut hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dia mencerminkan status hadis tu. Dalam 3 hadis ni, hadis sahih dia merupakan hadis yang tingkat paling tinggi sekali dalam ketiga-tiga ni. Dan di bawah dia hadis hasan dan yang rendah hadis dhaif. Jadi kalau salah satu hadis tu, hadis hasan bertembung dengan hadis sahih, ulama akan guna yang sahih. Sebab hadis sahih martabat dia lebih tinggi. Hadis sahih martabat dia lebih tinggi. Jadi untuk yang ini, yang untuk slide pertama ni, kalau faham, awak tekankan high five yang ada dekat dalam skrin awak masing-masing tu. Okey, 7 orang. 10 orang yang tekan high five. Okey, terima kasih Jadi kita dapat tahulah sekarang ni kita dah tahu martabat dia. Lepas kita tahu martabat dia, baru kita boleh pecahkan dia macam ni. Okey, awak tengok kat atas tu. Kat atas tu dia ada tulis hadis sahih. Hadis sahih ni dia terbahagi kepada 2. Satu namanya sahih li dhatihi, satu lagi sahih li ghairihi. Ada 2 Sahih li dhatihi tu sama dengan hadis sahih. Tu maksud dia. Nama hadis sahih, nama lain dia sahih li dhatihi. Kemudian satu lagi namanya sahih li ghairihi. Hadis hasan pun ada 2 juga. Hasan li zatihi dengan hasan li ghairihi. Dan yang bawah sekali level ni hadis dhaif. Hadis hasan sama maksudnya dengan hadis li zatihi. Dia benda yang sama. Benda yang sama. Jadinya hadis sahih li zatihi, okay, semua tengok kat skrin Ustaz tu. Hadis sahih li zatihi martabatnya lebih tinggi dari hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi lebih tinggi martabatnya dari hasan li zatihi. Hadis hasan li ghairihi lebih tinggi daripada martabat hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li ghairihi lebih tinggi martabatnya dari hadis dhaif. Jadi Ustaz nak tanya, siapa boleh jawab? Tolong tekan high five, kita tengok siapa yang pantas. Hadis hasan li ghairihi dengan hadis sahih li ghairihi, siapa martabat lebih tinggi? Berdasarkan skrin tu. Siapa martabat lagi tinggi? Siapa lagi tinggi? Hasan li ghairihi dengan sahih li ghairihi, siapa lagi tinggi martabat dia?
Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Betul. Sahih li ghairihi. Tengok kat skrin tu. Hasan li ghairihi dengan sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi martabatnya lagi tinggi. Hasan li zatihi dengan sahih li ghairihi. Siapa lagi tinggi? Siapa lagi tinggi martabat dia? Siapa? Cepat. Siapa nak jawab ni? Hadis sahih. Hadis sahih. Sahih apa? Sahih li zatihi. Awak, kalau awak tak faham skrin ni, nanti yang lain-lain lagi awak tak faham nanti. Okey, Ustaz ulang lagi sekali ya. Tengok skrin tu baik-baik. Hadis sahih, dia terbahagi kepada dua. Sahih li zatihi dengan sahih li ghairihi. Hasan terbahagi kepada dua. Hasan li zatihi dengan hasan li ghairihi. Okay, kita tengok yang sahih tadi. Sahih li zatihi, martabatnya lebih tinggi daripada sahih li ghairihi. Itu yang pertama. Hasan li zatihi, martabatnya lebih tinggi daripada hasan li ghairihi. Okey. Bila hadis sahih bertembung dengan hadis hasan, hadis sahih martabatnya lebih tinggi. Jadi kalau contohnya hasan li zatihi, tengok dalam skrin tu. Hasan li zatihi, martabatnya lebih rendah daripada sahih li ghairihi. So macam tu. Okey, kita tengok apa maksud hadis sahih ni. Hadis sahih ni, dia hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi. So semua orang mesti kena tahu perkataan tu. Rangkaian perawi. Rangkaian perawi hadis yang dia ada 5 ciri-ciri, iaitu mesti adil, dhabit, bersambung sanad, tidak ada syaz, tidak ada ilah. Itulah hadis sahih. Saya ulang semula. Hadis sahih ni, rangkaian perawi, maksudnya orang yang meriwayatkan hadis tu, dia mesti adil, dhabit, bersambung sanad, tidak ada syaz, tidak ada ilah. Baru dinamakan hadis sahih. Okay, so dalam masa 2 minit, cuba hafalkan maksud hadis sahih. 2 minit 2 minit je. Hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi hadis yang adil, dhabit, bersambung sanad, tidak ada syaz, tidak ada ilah. 2 minit Okey, dah hafal dah? Okey, Asrar Widat. Apa maksud hadis sahih Asrar Widat? Pengertian hadis sahih adalah perawi pula dah. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis yang adil dan dhabit, bersambung sanad, tiada syaz dan tiada ilah. Okey. Jadinya, terima kasih Asrar. Jadi bila ada 5 item ni, maka hadis tu dinamakan hadis sahih. Kalau dia tak cukup 5 ni, dia ada 4 je. Dia ada adil, dhabit, bersambung sanad, tidak ada syaz. Dia ada 4 je. So dia tak dinamakan hadis sahih. Dia mesti ada 5. Okey, sekarang kita tengok tadi pembahagian hadis sahih. Hadis sahih ni terbahagi kepada 2, sahih li zatihi dengan sahih li ghairihi. Sahih li zatihi ni maksud dia sama dengan maksud hadis sahih yang tadi. Yang ni sama saja. Jadi bermaksud hadis sahih li zatihi ni sama maksud dengan hadis sahih. So dah settle lah kat situ. Hadis yang mesti diriwayatkan, perawinya adil, dhabit, bersambung sanad, tidak ada syaz, tidak ada ilah,
benda yang sama. Sekarang kita tengok pula sahih li ghairihi. Okay, apa tu sahih li ghairihi? Sahih li ghairihi ni dia asalnya adalah hadis hasan. Asalnya hadis hasan, hadis hasan li dzatihi asalnya. Tapi macam mana dia boleh naik martabat sahih li ghairihi ni? Sebab dia disokong oleh riwayat yang lain. Dia disokong oleh riwayat yang lain. Contoh dia macam ni. Okey, ni contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila Ustaz sebut ni awak kena tengok skrin tu betul-betul, fokus, baru awak boleh faham Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengar daripada Nabi sesuatu hadis. Ini contoh Jadi Abu Hurairah sampaikan kepada Abu Hurairah sampaikan kepada Imtiaz. Abu Hurairah sampaikan kepada Habib. Abu ni, lepas dia dengar hadis tu dari Abu Hurairah, dia sampaikan pula ke Ali. Kemudian dia sampaikan pula dekat Leman. Imtiaz pula disampaikan kepada Niyas, disampaikan kepada Farihin. Habib pula sampaikan kepada Ubay, sampaikan kepada Izzat. Jadi kat sini ada 3 jalur. Jalur Abu, jalur Imtiaz, jalur Habib. Nama dia jalur ataupun jalan. Dua tu benda yang sama Dalam jalur Abu tu, ada seorang perawi yang Ustaz bolkan warna kuning tu, Ali, dia ni kurang kuat ingatan. Tengok-tengok dekat jalur Imtiaz pun ada juga jalur yang kurang kuat ingatan, iaitu Farihin. Dekat jalur Habib ada juga yang kurang kuat ingatan. Jalurnya dekat yang ada nama Izzat tu. Jadinya asalnya dia hadis hasan. Nampak tak warna kuning tu? Asalnya dia hadis hasan. Tapi disebabkan dia disokong oleh banyak jalur. Maksudnya hadis tu ramai orang yang cerita. Maka hadis tu dia naikkan taraf dia daripada hadis hasan, dia naik kepada sahih li ghairihi. Dia naik kepada sahih li ghairihi. Jadi buat masa sekarang ni, ada tak sesiapa yang nak tanya soalan apa-apa? Mungkin dia confused ke, dia tak faham ke, sila tanyalah. Awak tanya, Ustaz jawab. Ada nak tanya apa-apa? Awak semua faham ke? Faham? Kalau tak faham, tanya Kalau tak, nanti rugi. Rugi, tak faham kan? Rugi masa, rugi data internet kan? Okay, so semua senyap ni maknanya faham lah kot. Okay, so itulah dia sahih li ghairihi. Okay, tengok kat skrin tu. Sahih li zatihi maksudnya sama dengan maksud hadis sahih tadi. Sahih li ghairihi ni asalnya dia adalah hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li zatihi. Kemudian dia dinaikkan darjat dia. Hasan li zatihi samalah dengan hadis hasan, dia benda yang sama. Benda yang sama. Okey, so sekarang kita tengok pula apa syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih ni dia mesti ada 5 syarat. Okey, tolong bacakan Amar, apa 5 syarat tu Amar? Yang warna-warni tu Amar. Adil, dhabit, bersambung sanad, tidak ada syaz, tidak ada illah. Okey, terima kasih Amar. Jadi dia mesti hadis sahih tu ada 5 item ni tau. Mesti ada 5 item ni. Apa itu adil? Okey. Adil ni maknanya perawi hadis tu dia mesti ada 5 kriteria ni. Dah pernah keluar soalan exam, dia tanya apakah maksud adil? Adil ni maknanya perawi tu mesti Islam, baligh, berakal, tidak fasik, tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah dia. Contoh, dia perawi hadis tapi dia hisap rokok, maka dia tidak adil. Tak dinamakan dia tu adil. Dia itu perawi hadis tapi dia selalu menyeksa binatang, maka dia tidak dinamakan adil. Ataupun dia tu bukan orang Islam. Abu Jahal kata pada zaman Rasulullah, Abu Jahal meriwayatkan hadis, maka tak diterimalah. Sebab dia bukan orang Islam. Jadi itulah adil. Dia mesti ada 5
Islam, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah dia. Tidak fasik, maksudnya dia tidak melakukan perkara-perkara yang dosa-dosa, syirik, berjudi, minum arak. Okey, itu adil. Kalau awak faham yang adil ni, awak tekan high five. Kalau awak faham yang adil ni lah. Okey, itu adil. Hadis sahih, ingat dia kena cukup 5 perkara ni. Okey, kedua, dobit. Okey, dobit ni, dia sebenarnya dalam buku ni mungkin ayat dia tu agak susah nak faham kan. Jadi Ustaz ringkaskan. Dobit ni dia ialah ingatan. Sesuatu ketepatan pada seseorang perawi. Maknanya dobit ni ingatan dia tu kuat. Tahap ingatan dia tu kuat. Kuat tu maknanya apa yang dia dengar daripada guru dia, dia akan baca sama sebiji. Itu namanya dobit. Dobit ni dia ada 2 tau. Satu namanya dobit kitabi, satu dobit hifzi. Jarang soalan tanya maksud dobit. Tapi soalan selalu tanya berapakah pembahagian dobit dan jelaskan. Jadi dobit ada 2. Satu dobit kitabi, satu dobit hifzi. Apa itu dobit kitabi? Dobit kitabi ni, Ustaz ringkaskan kat awak supaya awak boleh faham. Bila awak faham baru senang nak hafal. Maknanya perawi ni, dia mungkin dia tak kuat ingatan. Tapi apa yang dia dengar tu dia catat. Dan bila dia catat, buku dia tu, dia tak letak merata-rata tau. Dia tak letak merata-rata, dia tak letak kat dapur, dia tak letak dekat dalam kereta. Dia simpan elok-elok dan tak semua orang boleh pegang kitab dia tu. Itu maksudnya dobit kitabi. Dia tulis hadis yang dia belajar tu, dia tulis elok-elok, dia tak bagi orang pinjam. Itu dobit kitabi. Dobit hifzi, maksudnya dia hafal. Macam awak lah hafal surah Al-Fatihah. Kan lancar. Sama macam yang Nabi baca. Jadi perawi ni, dia hafal hadis tu. Kalau guru dia kata macam tu lah yang dia cakap. Ada perawi ni, dia ada kedua-dua ni. Dia dobit kitabi dan dia juga dobit hifzi. Dan ramai juga perawi yang hanya dobit kitabi. Dia cuma dobit kitabi. Dia tulisan tu dia simpan. Itu maksudnya dobit. Dobit ni asasnya dia ni orang yang kuat ingatan. Kuat ingatan. Okey, jelas tak dobit? Jelas? Okey, kalau okey awak bagi komen sikit. Nak tengok komen pula kan. Bagi exercise jari sikit. Awak komen okey kalau awak faham dobit tu apa. Okey, dobit. Sekarang kita dah ada 2 dobit. Sekarang kita pergi yang ketiga. Sanad tu mesti bersambung. Hadis tu sanadnya mesti bersambung. Maknanya daripada peringkat tabi'in, dia mesti dengar hadis tu daripada tabi'in, tabi'in dengar daripada sahabat, sahabat dengar daripada Rasulullah. Maka hadis tu dinamakan sanad yang bersambung. Kalau tiba-tiba hadis tu daripada tabi'in, kemudian dia kata dia dapat daripada sahabat, dia tak sebut nama tabi'in, tak bersambung sanad, maka tak dinamakan hadis sahih. Hadis sahih mesti sanad dia tu bersambung. Mesti sanad dia tu bersambung. Itulah maksud sanad yang bersambung. Kemudian tidak ada illah. Tidak ada illah ni maknanya dalam teks hadis tu dia tak ada benda yang boleh tak ada kecacatan. Dia tak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Tiba-tiba hadis tu dia sanad bersambung, perawi adil, semua ada. Tetapi hadis tu tiba-tiba dia bercanggah pula dengan Al-Quran dan hadis. Contoh dia kata kita boleh derhaka pada ibu bapa. Maka bila berlaku hadis macam ni, dia bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran kata jangan derhaka pada ibu bapa. Maka hadis tu dinamakan ada illah. Bila ada illah, dia tak dinamakan sebagai hadis sahih. Teks hadis tu dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Dia bercanggah. Okey, itu tiada illah. Kemudian tiada syaz. Tiada syaz ni maksudnya dia tidak ada percanggahan antara perawi yang siqah dengan perawi yang lebih siqah.
Siqah ni dia istilah tau, istilah kepada orang-orang yang berilmu ni. Kalau dia tu ilmunya banyak, sahsiah dia bagus, ingatan dia pun bagus, maka dinamakan dia tu siqah. Contoh Ustaz Helmi siqah, tapi mufti wilayah lebih siqah. Boleh faham tu? Kalau apa-apa yang ustaz cakap hadis berlainan dengan yang menteri wilayah, mufti wilayah contohnya. Contoh, ustaz kata hendaklah bangun pagi mulakan dengan baca doa. Mufti wilayah kata hendaklah bangun pagi mulakan dengan berzikir. Contohlah, macam tu contoh Bercanggah kan? Bila bercanggah, kita akan ambil yang lebih siqah tadi tu. Ambil yang mufti wilayah. Contoh macam tu. Ataupun, ustaz ada 5 orang anak murid, ustaz bagi info yang sama. 4 orang cerita benda yang sama, seorang cerita benda yang lain. Maka yang cerita yang lain itu tadi dinamakan ada syaz. Pelik pada orang lain. Pelik daripada orang lain. Jadi yang 4 tadi tu hadis sahih. Yang 1 tu syaz. Jadi hadis sahih ni dia mesti ada ke-5 item ni baru namanya hadis sahih. Okey, sampai kat sini ustaz buka kepada soalan. Kalau ada soalan yang terbuku di fikiran. Ada tak soalan? Ada tak? Ashraf okey Ashraf? Arash okey ke? Okey, jelas Hana ada nak tanya Hana? Tak ada Ustaz. Tak ada? Okey, tak ada semua jelas. Alright. Okey, hukum beramal. Hukum beramal dengan hadis sahih. Ni senang je lah. Kalau soalan ni keluar, senang gila lah kan. Sebab apa? Hukumnya mesti wajib beramal. Sebab kita ni orang Islam, kita ni cari sumber hukum daripada hadis lah, hadis sahih lah. Jadi wajib beramal. Lepas tu yang kedua tu, dia merupakan hujah. Hujah tu maksudnya, kita ni kalau nak cakap dengan orang, kita kena tahan ibu bapa. Apa dalilnya? Inilah dalilnya. Maksudnya boleh dijadikan hujah. Yang bawah tu, penghujahan hadis sahih tu, itu dia perkara yang sama je sebenarnya. Cuma dipecahkan sikit kat situ. Kemudian kat situ ada tambah sikit. Sesiapa yang mengingkari, maksudnya menolak hadis sahih ni, dihukum berdosa. Berdosa kalau tolak hadis sahih. Sebab hadis sahih ni dia cukup 5 syarat tadi tu. Hukumnya berdosa. Okey, kita pergi kepada hadis hasan pula. Okay, hadis hasan pula Hadis sahih dengan hadis hasan, siapa martabatnya lebih tinggi? Ni soalan lagi sekali tu. Hadis sahih dengan hadis hasan, siapa martabatnya lebih tinggi? Hadis sahih. Alhamdulillah. Jadi awak dah nampak dah tu. Okey, bagus. Okey, hadis hasan Hadis hasan ni maksud dia sama macam hadis sahih. Kecuali hadis hasan ni dia perawi dia kurang sempurna dari segi dhabit. Tu je. Dia kurang sempurna dari segi dhabit. Maknanya maksud dia sama dengan hadis sahih. Beza dia cuma dhabit je. Dia kurang dhabit. Dah senang dah nak hafal tu. Okey, kita tengok. Pembahagian hadis hasan. Dia ada 2. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Hasan li zatihi maksud dia sama dengan maksud hadis hasan. Dia sama sebab dia pun benda yang sama sebenarnya. Benda yang sama. Kita tengok hasan li ghairihi. Okey, hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ni, okey, awak kena ingat dia asalnya dhaif. Asalnya hadis tu dhaif. Tapi disebabkan jalur dia tu banyak maksudnya banyak orang ceritakan hadis tu. Banyak sangat orang yang cerita. Bila ramai sangat orang yang cerita dan hadis dhaif tu dia bersifat sederhana. Dia hadis dhaif ni dia ada 2 tau. Satu sederhana, satu yang tertolak. Jadi dia ni bersifat sederhana. Maka sebab macam itulah dia naik level hasan li ghairihi. Jangan risau, Ustaz dah buat gambar dah. Okay, contoh. Abu Hurairah.
Dia sampaikan kepada Abu Imtiaz dengan Habib. Okey, dekat jalur Abu tu, Leman tu ingatan dia kurang. Ingatan dia kurang lah. Maksudnya hadis ni sebenarnya dhaif asalnya. Niyas ni pun, jalur Imtiaz ni pun, sebenarnya jalur ni pun dhaif. Habib ni pun sebenarnya jalurnya dhaif. Tapi disebabkan ada 3, maksudnya ada banyak hadis yang cerita pasal ni, daripada hadis dhaif, ulama naikkan dia, darjat dia kepada hadis hasan li ghairihi. Naikkan darjat dia. Tapi kalau dia cuma ada jalur Abu je, kalau dia cuma ada jalur Abu je, jalur Imtiaz tak ada, jalur Habib tak ada, dia ada jalur Abu je, maka dia akan kekal menjadi hadis dhaif. Dia akan kekal. Tapi sebabkan dia ada sokongan daripada jalur yang lain, riwayat yang lain, maka dia naik daripada dhaif, dia naik kepada hasan li ghairihi. Okey, macam boleh dah? Jelas Dia naik level. Okey. Lepas tu syarat dia. Syarat dia, saya beritahu awak syarat dia sama macam syarat hadis sahih. Itu ringkasan dia. Maknanya kalau awak tulis syarat hadis sahih tu dekat syarat hadis hasan, boleh diterima. Cuma awak kena tambah sikit lagi. Tambah apa? Kurang dhabit. Kena tulis tu, kurang dhabit. Kalau dia dhabit, dia tak jadi hasan. Dia jadi sahih. Sebabkan dia tu kurang, ingatan dia tu lemah sikit daripada yang sahih tu, dia jadilah hasan. Itu syarat hadis hasan Okay. So sama je, dia mesti sanad bersambung, tiada cacat, tiada illah, tu sama je. Okey, hukum beramal. Okey, hukum beramal, kalau hadis hasan ni, dia boleh beramal. Kalau hadis sahih tadi, dia punya hukum dia tadi ialah hukumnya wajib beramal. Kalau hadis hasan, boleh beramal. Beza kat situ. Boleh beramal. Kemudian penghujahan dia sama macam hadis sahih juga. Macam hadis sahih juga. Cuma orang kata kalau hadis sahih berjumpa dengan hadis hasan, ulama akan ambil yang sahih. Sebab itu lebih tepat sekali. Dan itulah dia hadis sahih dengan hadis hasan. Okey, sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini, awak tengok kat sini kita pergi buat rumusan. Rumusan ni murid kena jawab lah. Tak boleh lah ustaz pula yang jawab kan. Okey. Soalan yang pertama. Awak boleh tulis dekat ruangan chat ataupun awak boleh tekan high five untuk awak voice sebelum kita tamatkan kelas kita ni. Okey, sementara tu tak tutup dulu recording ni. Sekejap. Yang ini kita tutupkan sahaja recording ni. Sesiapa